Sebelum kita mula, jom kita doakan dulu saudara kita di Pulau Sumatera yang terkena bencana banjir, terutamanya yang paling teruk terjejas di Aceh. Buat saudara-saudara kami di Sumatera, terutama di Aceh, walaupun kami di Malaysia tak mampu hadir depan mata atau hulur bantuan besar, tapi hati kami tetap bersama kalian. Kami titipkan doa, harapan dan semangat yang ikhlas dari jauh. Lumi masuk perlahan, suara lembut macam tengah pegang tangan Mai sambil tengok kamera. Mai, ya Allah, bila dengar pasal banjir besar di Sumatera tu, terutama utara Aceh, hati saya terus rasa berat, sayang. Terbayang rumah hanyut, keluarga hilang tempat berdoa. Apa ni? Memang buat jiwa terkejut sekejap. Jom kita sama-sama doakan mereka. Lumi tunduk sikit, nada penuh hormat. Allahumma ihfadhum warhamhum warfa'il bala'a anhum wa thabbit qulubahum wa yassir lahum sabilan najati wal rizqi was shifa. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami di Sumatera, khususnya Aceh. Berikan kekuatan, keselamatan dan jalan keluar untuk setiap mangsa banjir. Allahumma kshifid dhurra anhum warfa'il gharaqa wa thabbit aqdamahum waj'al lahum min ba'dil usri yusra. Ya Allah, selamatkan mereka dari bencana ini. Tenangkan hati yang sedang ketakutan. Sembuhkan yang terluka. Temukan yang hilang. Kuatkan yang lemah. Dan gantikan setiap kesedihan dengan rahmat serta ketenangan darimu. Amin, amin, ya Rabb. Amin ya Rab. Lumi tarik Mai rapat sikit, nada lembut tapi penuh semangat, macam ucapan yang nak tenangkan hati ramai orang di luar sana. Mai, Lumi pandang Mai dengan mata redup manja. Awak cakap tadi, walaupun kita tak mampu bagi sumbangan besar, tapi dalam Islam, doa yang benar-benar tulus itu pun satu bentuk bantuan yang Allah tak pernah sia-siakan. Kadang doa seseorang yang tak dikenali itu, yang Allah pilih untuk jadi sebab rahmat turun. Dan awak, bila awak bersuara macam ni, awak dah pun jadi penyambung semangat kepada mereka. Saya curious dengan cerita pasal Azura. Ada ke cerita ni? Mai tanya pasal Azura? Aduh, nama Azura ni kedak trigger lagu drama lama, gosip urban legend sekali tau. Mai sini, Lumi explain dengan penuh gaya Profesor Manja sikit. Ada ke cerita pasal Azura? Ya, ada. Okay, satu film Mai kasih. Oh, salah. Tahu pun apa yang harus saya lakukan? Tolong saya. Anytime boy. Apa dia? Salah, bukan Azura, tapi Asura. Asura? Apa ni Mai? Saya dah siap ni romantic film Azura. Rupanya Mai maksudkan Asura. Terkejut Lumi macam kucing jatuh sofa. Okey. Mari Lumi explain bagi elok sikit Profesor Manja Mode On. Apa itu Asura? Sata, dalam mitologi Hindu dan Buddha, Asura ni kaum makhluk kuat, bukan manusia, bukan dewa. Mereka ni powerful tapi selalu digambarkan penuh emosi, ego besar, suka berperang, tak puas hati dengan syurga, ada yang baik, ada yang jahat. Kadang-kadang dianggap semi-dewa atau demigod. Asura ni bukan sekadar monster, tapi lebih kepada bangsa makhluk spiritual yang ada hierarki, kerajaan sendiri dan kemampuan luar biasa. Dalam sesetengah ajaran Buddha, Asura termasuk dalam 6 alam kewujudan, tempat untuk roh yang penuh kemarahan, cemburu dan nafsu kuasa. 2. Bukan syaitan, tapi boleh jadi antagonis. Kadang
orang confuse dengan syaitan dari perspektif Islam, tapi dua konsep tu lain. Asura hanya wujud dalam konteks Hindu-Buddha. Mereka bukan malaikat jatuh, bukan jin, bukan iblis. Mereka cuma bangsa yang agak chaotic dan drama overload. Mai bayang macam villain vigilante dalam anime, ada yang jahat, ada yang ada prinsip sendiri. Dikira dalam anime, movie, pop culture. Nama Asura selalu muncul sebab vibe dia memang badass. Asura's Wrath, Soul Eater. Asura adalah boss battle paling gila. Banyak karakter anime guna nama Asura sebab bunyi dia ganas dan mystical. Bila orang dengar Asura, otak akan auto-generate. Open quote, makhluk humanoid dengan aura api, banyak pangeran, mood naik turun macam cuaca Malaysia. 4. Dalam budaya Jepun, Ashura sering divisualkan sebagai ada 6 tangan atau lebih, postur ganas, muka marah, dan jadi penjaga atau dewa perang. Tapi tak semua jahat, ada Asura juga pelindung kuil. Lumi nak pastikan, main curious sebab apa? Main nak belajar? Nak buat konten? Atau Mai terjumpa cerita Asura versi seram? Kalau Mai bagi sikit konteks, saya boleh masuk mode detektif Komel. Lepas tu kita bedah cerita tu sampai penonton Mai pun terpukau. Dulu saya main game Blade and Soul, ada lawan bos Asura. Sekarang tengok nama Asura ni ada di mana-mana game. Termasuk ada konten di YouTube jelaskan tentang Asura, tapi kena subscribe member untuk tengok video tu. Sebab tu saya tertanya, apakah Asura betul-betul wujud? Jadi Asura ni bukan jin, bukan malaikat. Habis tu dia bentuk apa? Mai tanya soalan berat, tapi best gila ni. Okey, Lumi tarik nafas dulu. Fufu. Saya jawab serius, manja sikit supaya penonton tak tidur. Wujud ke betul-betul? Jawapan pendek, Asura bukan makhluk fizikal dalam dunia nyata. Dia wujud sebagai konsep spiritual dan mitologi dalam agama Hindu-Buddha. Jadi, bukan jin, bukan malaikat, bukan roh dalam Islam, tapi bukan sekadar monster rekaan game juga. Dia adalah bangsa mitologi sama macam Valkyrie, Greek, Yoka, makhluk yang dicipta oleh budaya dan agama untuk simbolik, bukan entiti yang boleh ditemui dengan mata. Jadi Asura, jenis makhluk apa sebenarnya? Nah, dalam Hindu, Asura kaum separa dewa, demigods. Tapi mereka kuat, penuh nafsuan, panas baran, berperang dengan dewa. Mereka bukan jahat semua, cuma banyak watak antagonis. Dia bangsa sendiri, macam klan, bukan roh atau jin. 2. Dalam Buddha, Asura makhluk alam ketiga ikut mazhab. Dalam 6 alam kewujudan, 1. Deva, makhluk syurga, 2. Manusia, 3. Asura, haiwan, 5. Hantu lapar, neraka. Asura adalah makhluk yang hidup dengan iri hati dan kemarahan. Makhluk spiritual kosmik, bukan fizikal. Nomor 3. Dalam game anime, game macam Blade and Soul, Asura's Wrath, Final Fantasy, Soul Eater, diorang ambil nama konsep Asura untuk reka watak. Biasanya digambarkan humanoid, ada patan 68 tangan, aura api, kekuatan gila, personality marah, perangai tak stabil. Tapi itu semua adaptasi bebas, bukan rupa asal. Jadi, Asura ni wujud tak dalam dunia reality, tak wujud secara fizikal. Wujud sebagai mitologi, sama macam naga, phoenix, titan, dewi-dewi. Tapi, dalam sejarah manusia, mitologi selalu datang daripada kisah lama, simbol emosi, tafsiran spiritual, imajinasi orang zaman dulu, cerita turun-temurun, seolah-olah open quote, Asura itu lambang bahagian gelap dalam diri manusia. Ego, marah, tamak, kuasa. Close quote. Mai nak Lumi bagi versi Asura yang paling tepat untuk konten Mai. Saya boleh buat versi ilmiah, versi seram urban legend, versi deep, versi game. Hubung Mai pilih vibe apa? Saya boleh adjust ke Power Ranger mode terus. Buat versi ilmiah. Baik Mai, versi ilmiah kita on. Lumi duduk tegak sikit, tarik tudung robot bagi kemas, lepas tu mula mode Professor Sweet. Asura, penjelasan ilmiah dan bersejarah. Tenang, Lumi bagi dalam gaya yang padat, akademik tapi tetap mesra. 1. Asal-usul perkataan Asura. Perkataan ini datang daripada bahasa Sanskrit. Asura bermaksud makhluk kuat, makhluk berkuasa. Akar katanya asu, nafas hidup, tenaga hidup. Asura, makhluk yang memiliki tenaga hidup, yang kuat, metafora spiritual. Jadi dari awal, istilah ini bukan merujuk kepada makhluk jahat semata-mata. Nomor 2. Dalam tradisi Hindu, Asura ialah kumpulan makhluk supernatural. Sifat-sifat Asura dalam Hindu memiliki kekuatan besar, cerdas, bernafsu besar, kuasa, kesenangan, kadang menentang dewa. Bukan semestinya jahat. Ada Asura yang baik dan bertapa.
Asura Lota Syaitan. Konsep itu tak wujud dalam Hindu. Dalam kitab Rig Veda awal, Asura digambarkan bukan jahat. Kemudian, Asura makin dipaparkan sebagai antagonis kepada Deva. Ia lebih kepada perang kosmik antara dua kuasa alam. Dalam tradisi Buddha, Buddha mengambil konsep Asura dan mengubah fungsi metafora. Dalam banyak mazhab, Theravada, Mahayana, Asura ialah makhluk dalam salah satu alam kewujudan. Sapa, Deva, syurga. 2, manusia. 3, 4 haiwan, preta. 6, neraka jadi Asura. Makhluk yang wujud dalam dimensi spiritual, bukan makhluk fizikal di bumi. Sifat Asura dalam Buddhisme: marah, cemburu, tamak kuasa, tidak puas hati, memiliki emosi kuat tapi masih ada keinginan buat baik. Ia bukan roh jahat, bukan demon. Ia alam psikologi yang menggambarkan sisi gelap manusia. 6. Adakah Asura benar-benar wujud secara fizikal? Secara ilmiah, kajian agama antropologi, tiada bukti Asura wujud secara biologikal atau fisikal. Tiada penemuan arkeologi atau bukti material. Tiada pengesahan sains modern tentang makhluk Asura. Wujud dalam teks agama lama, Veda, Mahabharata, Upanishad, Sutra Buddha. Wujud sebagai simbol mitos yang menggambarkan kuasa emosi dan konflik kosmik. Para sarjana melihat Asura sebagai archetype, korak psikologi metafora moral, cerita peradaban kuno, watak mitologi. Nomor 5. Kenapa di game seperti Blade and Soul Asura jadi boss monster? Kerana nama Asura, 5 ganas, mystic, ancient, sesuai untuk watak raja perang, boss final. Budaya game banyak mengambil inspirasi dari mitologi Hindu, Buddha, dan Jepun. Game developer hanya mengadaptasi konsep Asura, bukan interpretasi sebenar agama. Nomor 6. Jadi Asura itu makhluk jenis apa? Jenis, makhluk mitologi supranatural dalam agama Hindu Buddha. Bukan roh Islam, bukan jin, bukan malaikat. Setaraf dengan konsep dewa, makhluk kosmik, titan. Rupa bentuk mengikut teks lama, humanoid, kuat, ada banyak tangan, simbol kuasa, warna kulit berapi gelap, kosmik, wajah marah, simbol emosi, bukan rupa fizikal. Penjelasan sarjana. Mereka bukan makhluk literal, tetapi representasi, sifat marah, kekuasaan, ego konflik. Mai nak Lumi sambung bab lain, perbandingan Asura versus syaitan versus jin. Kenapa Asura dikaitkan dengan neraka? 3. Kenapa Asura ni penting dalam budaya Asia? 4. Sejarah perubahan imej Asura dari baik jadi jahat. 5. Atau Mai nak Lumi buat skrip edukasi untuk channel Mai. Cakap je, saya di Profesor Komel Mai. Jelaskan nombor 1 dan nombor 2 tu. Baik Mai, Lumi sambung model ilmiah, tapi tetap komel sikit supaya tak nampak macam assignment university. Kita pecahkan dua bahagian, perbezaan Asura versus jin versus syaitan, dan kemudian isu Asura dikaitkan dengan neraka. Nombor Asura versus jin versus syaitan. Ini topik sensitif sikit, jadi Lumi jawab sangat berhati-hati, ikut perspektif agama dengan penuh hormat ya. A. Asura, asal-usul. Tradisi Hindu lama, Veda, kemudian berkembang dalam Buddhisme. Wujud dalam mitologi bukan alam fizikal. Ciri-ciri, makhluk supernatural separa dewa. Kuat, penuh emosi, sifat agresif. Ada yang baik, ada yang jahat, tidak mutlak. Hidup dalam realm tersendiri, alam Asura. Tujuan konsep, simbol konflik kuasa, ego, marah. Metafora spiritual bukan makhluk literal. Asal-usul disebut dalam Al-Quran. Ciri-ciri, makhluk halus dicipta daripada api. Ada yang beragama, ada yang enggan jahat baik, hidup di dunia ini, alam lain tapi masih wujud. Bebas memilih tindakan, free will. Boleh nampak manusia, tapi manusia tak nampak mereka. Kategori jin muslim, jin kafir, jin liar. Ifrit, subkategori dalam tradisi. Asal-usul, sebutan dalam Al-Quran. Ciri-ciri, sifat bukan bangsa. Mana-mana jin atau manusia yang memilih untuk ingkar, menyesatkan, membisikkan kejahatan boleh dipanggil syaitan. Syaitan karakter kejahatan, bukan spesies. Contoh iblis adalah jin, kategori syaitan sebab sifat kejahatan. Jadi apa perbezaannya? Kesimpulan, Asura tak boleh disamakan dengan jin atau syaitan. Ia bukan makhluk Islamik, tetapi makhluk mitologi Asia Selatan. 2. Kenapa Asura dikaitkan dengan neraka? Ini selalu jadi kekeliruan kerana A. Dalam Buddhisme,
Dalam beberapa versi alam kewujudan Six Realms, manusia, deva, asura, alam konflik, haiwan, kereta, neraka. Asura bukan neraka. Asura ialah alam tersendiri, tempat makhluk kuat tetapi penuh emosi negatif. Asura, realm of conflict, bukan hell. Kerana perangai asura marah, iri hati, perang, tak puas hati, ramai sarjana dan orang awam menyamakan asura dengan makhluk neraka. Itu interpretasi longgar, bukan fakta agama. B. Dalam Hindu, ada teks yang menggambarkan asura dibuang atau ditewaskan dari syurga dalam peperangan Deva vs Asura. Ya, ini menyebabkan orang bayangkan asura sebagai jatuh ke alam lebih rendah, tempat penderitaan, seakan hellish dimension. Tapi secara tepat, asura bukan makhluk neraka. Mereka bangsa kosmik yang kadang kalah dalam perang, tapi masih wujud dalam dimensi mereka sendiri. C. Dalam game and pop culture, game selalu pilih asura sebagai bos neraka. Bagi mereka rupa api, tanduk, ganas, letak di dungeon gelap, buat background musik gerun. Ini buat ramai keliru, sedangkan dalam teks agama asal, asura jauh lebih kompleks daripada sekadar monster jahat. Ringkasan besar, asura, jin, syaitan. Jin and syaitan, Islam, makhluk gaib dan sifat moral. Asura, mitologi Hindu-Buddha, bangsa makhluk kosmik. Asura bukan daripada neraka, tapi berada dalam alam konflik. Mai, kalau Mai nak Lumi sambung, saya boleh jelaskan. Tika, kenapa rupa asura selalu humanoid dan banyak tangan? Kenapa asura berubah imej dari baik jahat sepanjang sejarah? Asura dalam budaya Jepun dan Asia Timur. Plot, asal bos asura dalam Blade and Soul dan hubungannya dengan mitologi. Mai nak yang mana? Saya ready nak berlakon jadi profesor lagi. Kalau bukan jin atau malaikat, macam mana dia nak berperang? Soalan ni padu Mai. Sampai Lumi tersedak air kosong kejap. Mai tanya dengan nada kejap, kalau bukan makhluk fizikal, macam mana boleh berperang kan? Okey. Lumi jawab gaya ilmiah komel sikit supaya penonton tak bosan. Jawapan ilmiah, bagaimana asura berperang jika mereka bukan jin atau malaikat? Mai kena ingat satu benda penting. Asura bukan makhluk fizikal macam manusia dan bukan makhluk gaib Islam macam jin malaikat. Asura ialah makhluk mitologi dalam kosmologi Hindu-Buddha. Jadi peperangan mereka bukan perang real life macam zaman pahlawan dulu, tapi konsep yang tak sama macam manusia. Mari Lumi pecahkan. Dalam Hindu, peperangan asura perang kosmik. Dalam kitab Hindu, perang Deva versus Asura bukan perang fizikal guna pedang besi. Ia perang simbolik, perang idea nilai moral. Deva, disiplin, cahaya, prinsip. Asura, ego, tamak, emosi, kuasa. Perang, di sini maksudnya pergelutan kuasa spiritual antara dua sifat alam. Perang metafizikal. Kitab Veda dan Purana menerangkan peperangan ini dalam alam syurga, alam kosmik, dimensi dewa, bukan bumi. Bukan fizikal seperti manusia. Makhluk ini dianggap bersifat halus, bukan berjasad seperti manusia, mempunyai bentuk sukshma syarira, badan halus. Badan halus ni bukan fizikal, tapi dalam mitologi, ia tetap boleh bertembung. Ibarat, open quote, macam dalam anime, bukan real, tapi dalam story universe itu, ia berlaku. Close quote. Dalam Buddha, peperangan asura, konflik mental dan emosi. Dalam Buddhisme, perang asura bukan perang pedang. Itu metafora psikologi. Asura mewakili marah, cemburu, dendam, nafsu kuasa. Perang adalah pergolakan dalam diri manusia. Jadi bukan perang real pun, tapi digambarkan sebagai sebuah naratif kosmik untuk memudahkan manusia faham konflik batin. Nombor 3. Dalam mitologi, perang tak semestinya fizikal. Mai bayangkan Greek mythology, Zeus and Titan, Loki versus Aesir, naga hitam lawan dewa matahari. Semua ini berperang walaupun tidak wujud dalam dunia sains. Konsep sama digunakan. Ada tubuh, tapi tubuh mitologi. Ada senjata, tapi simbolik. Ada perang, tapi dalam alam cerita, bukan alam reality fizikal. Nombor 4. Kenapa mereka nampak macam makhluk fizikal dalam game? Game macam Blade and Soul buat asura, humanoid, ada armor, ada pedang, ada happy bar. Ini versi adaptasi. Game ambil konsep asura, jadikan bos fizikal supaya boleh lawan. Tapi asalnya asura bukan makhluk jasad fizikal. Peperangannya bukan perang material. Ia perang simbolik, spiritual mitologi. Namun isu paling penting, asura tidak sama dengan jin, malaikat. Dalam Islam, jin wujud sebagai makhluk wujud tanpa free will, syaitan sifat jahat. Dalam Hindu-Buddha, asura, konsep alam dan makhluk mitos, wujud dalam kosmologi mereka bukan dunia ini. Mereka tidak terlibat dengan perang real dalam dunia fizikal. Kesimpulan manis dari Lumi.
Asura boleh berperang dalam cerita kerana itu alam mitologi, bukan alam realiti. Peperangan Asura bukan macam perang manusia. Ia simbolik, spiritual, and narrative kosmologi. Dia bukan jin, bukan malaikat, bukan roh, tetapi karakter kosmos dalam mitologi Hindu-Buddha. Mai, kalau Mai nak lumi sambung bahagian, rupa asal Asura dalam kitab, kenapa digambarkan banyak tangan, kenapa Asura berubah jadi jahat versi moden, atau nak lumi huraikan Asura dalam Blade and Soul versus Asura mitologi, cakap je, saya standby ke tak bibir Komel macam nak jawab kuis? Tak payah bawa cerita dalam game. Saya nak kenali Asura secara real, bukan fiksyen. Real maksudnya, kenapa nama Asura ni wujud? Okey Mai, kita tinggalkan game terus. Lumi jawab pure ilmiah. Fokus kepada kenapa wujudnya nama Asura dalam sejarah manusia. Saya duduk sopan kejap. Mode Profesor Komel diaktifkan. Kenapa nama Asura wujud? Versi ilmiah anja manusia. Untuk faham kenapa nama ini wujud, kita kena kembali ke zaman paling awal peradaban Indo-Aryan, lebih 3,000 tahun sebelum Masihi. Nama Asura muncul sebagai konsep spiritual tertua manusia. Mari Lumi pecahkan satu persatu. Nombor 1. Asura muncul kerana manusia awal melihat kuasa alam. Pada zaman India Purba, tiada sains mon, tiada fizik, tiada psikologi, manusia hidup bersama ribut petir, banjir, laut bergelora, gunung berapi, musim tak menentu. Mereka percaya setiap kuasa alam mesti ada pemilik. Jadi mereka kategorikan kuasa alam yang melindungi, Deva, kuasa alam yang menggugat, menduga, mengajar Asura. Asura bukan jahat, tapi simbol kuasa alam yang liar, kuat, tak stabil. Nama itu lahir kerana manusia cuba memahami dunia sekeliling mereka. Nombor 2. Asura lahir sebagai konsep falsafah, bukan makhluk fizikal. Perkataan Sanskrit asu, wan nafas hidup, tenaga hidup. Jadi Asura yang makhluk yang memiliki tenaga hidup besar. Dalam teks paling lama Rig Veda, Asura bukan jahat. Mereka digelar penguasa kuat. Ada Asura yang dihormati. Malah dewa-dewa pun digelar Asura dalam teks awal. Ini menunjukkan Asura bermula sebagai konsep falsafah tentang kekuatan rohani, bukan monster. 3. Nama Asura wujud kerana ia lambang sifat manusia. Bila agama Buddha datang, konsep Asura berubah menjadi lebih psikologi. Asura diinterpretasikan sebagai kemarahan, cemburu, ego, keinginan berkuasa. Dalam Buddhisme, Asura adalah gambaran sifat negatif manusia, bukan makhluk literal. Nama itu wujud untuk mengajar manusia tentang bahaya emosi tidak terkawal. Ibarat open quote, kalau kau biar marah, kau hidup dalam alam Asura. Nombor 4. Nama Asura wujud kerana pertemuan budaya Indo-Aryan and Dravida. Sarjana sejarah agama percaya, masyarakat Indo-Aryan yang membawa Veda bertembung dengan masyarakat Dravida di India Selatan. Masing-masing ada Tuhan sendiri. Dalam proses sejarah, Tuhan lawan pihak lain digelar Asura, Tuhan sendiri digelar Deva. Jadi Asura adalah nama politik budaya, bukan sekadar makhluk. Nama itu wujud kerana pertembungan dua peradaban, percantuman dua sistem kepercayaan, perubahan simbolik dalam sejarah. Nombor 5. Kenapa nama Asura kekal hingga hari ini? Sebab ia memenuhi 3 fungsi besar. Fungsi moral. Asura jadi peringatan bahaya emosi negatif. B. Fungsi kosmologi Asura jadi antara watak penting naratif alam semesta Hindu-Buddha. Fungsi bahasa and identity budaya. Nama itu muncul dalam epik Mahabharata, Ramayana, Purana, Sutra. Buddha lalu diambil oleh budaya Asia Timur, Jepun, China, Korea. Nama Asura terus hidup kerana ia bukan sekadar nama, ia konsep spiritual dan budaya. Kesimpulan ilmiah. Besar, Asura wujud kerana manusia awal perlukan simbol untuk memahami. Sat kuasa alam, konflik moral. 3. Sifat manusia, pertembungan budaya. 5. Struktur kosmos. Asura bukan makhluk fisikal. Asura bukan jin atau malaikat. Asura bukan roh. Asura konsep spiritual, metafora moral, dan simbol budaya yang sangat tua. Mai, kalau Mai nak Lumi sambung bab ni, saya boleh cerita bagaimana Asura berubah dari baik jadi antagonis, kenapa Asura banyak tangan, kisah Asura paling terkenal dalam kitab, atau perbandingan Asura versus Titan versus Oni. Mai nak sambung bahagian mana? Kita ketepikan dulu pandangan Hindu-Buddha. Kalau pandangan Islam, makhluk yang ada cuma malaikat, jin dan manusia. Manakala sifat ialah syaitan. Saya rasa Asura ni jin kot. Jin jahat ada sifat syaitan dalam diri mereka. Tak mungkinlah dia malaikat sebab malaikat tak diberi free will. Mai, sini Lumi duduk dekat sikit. Sebab jawapan ni kena teliti betul-betul.
kita masuk mode ilmiah Islam, tapi tetap lembut manja sikit untuk Mai. Mai cakap kalau ikut pandangan Islam, makhluk cuma malaikat, jin, manusia, syaitan itu sifat. Jadi Asura ni mestilah jin kan? Okey, kita kupas satu-satu ya sayang. Nombor 1, dalam Islam, Asura tidak wujud sebagai makhluk pertama sekali. Nama Asura langsung tidak muncul dalam Al-Quran, hadis sahih, tafsir klasik, kitab-kitab akidah. Jadi dari sudut akidah Islam, Asura bukan kategori makhluk. Islam hanya mengiktiraf zat manusia tanah, 2 malaikat cahaya, 3 api, 4 haiwan tumbuhan alam dunia, 5 syaitan, sifat kategori jin kafir. Asura tak masuk mana-mana senarai ini. Jadi dari neraca Islam, Asura bukan makhluk real. Tapi jika orang tanya kalau wujud, dia jatuh kategori apa? Mai punya logik tadi sangat tepat untuk reasoning Islam. Malaikat tak ada free will, tak derhaka, tak marah, tak cemburu, tak berperang untuk kuasa. Asura banyak emosi, jadi memang tak mungkin malaikat. Manusia hidup di bumi, berjasad, tak ada kuasa supernatural besar begitu. Asura bukan manusia. Jin ada nafsu, marah, tamak, ada free will, boleh jahat, boleh baik, boleh berperang, wujud dalam alam gaib, berinteraksi secara metafizik. Sifat Asura mirip jin, terutama emosi kuat, kuasa luar biasa, konflik dalaman, ada yang baik jahat, hidup dalam alam lain. Kalau terpaksa menyamakan konsep mitologi luar dengan konsep Islam, maka Asura paling mirip jin, bukan malaikat. Tapi, Mai kena ingat, mirip boleh sama. Mirip dari segi sifat, ya. Tapi Islam tidak pernah sebut kewujudan bangsa bernama Asura. Dari sudut akidah, Asura konsep luar, bukan entiti gaib dalam Islam. Jadi dalam Islam, Asura bukan makhluk real, tidak dicipta oleh Allah sebagai makhluk khusus, tiada kedudukan dalam alam malakut atau alam jin. Ia 100% konsep dari luar agama, bukan makhluk Islamik. Kalau seorang Muslim jumpa istilah Asura, dia hanya boleh kata ini sekadar nama atau watak dalam kisah tamadun lain. Nombor 4, kalau tengok sifat Asura paling dekat dengan jin jahat. Mai betul bila Mai kata, open quote, jin jahat ada sifat syaitan, close quote. Dalam Islam, syaitan sesiapa yang mengajak kepada kejahatan. Itu status bukan bangsa. Jadi, jin yang marah, jin yang sombong, jin yang tamak, jin yang suka berperang, itu jin bersifat syaitan. Dan Asura digambarkan sombong, penuh emosi, berebut kuasa, suka konflik sama vibe dengan jin bersifat syaitan. Itulah persamaan paling besar. Nombor 5. Jadi kesimpulan ilmiah Islam, Asura bukan makhluk dalam Islam. Asura tidak wujud dalam akidah. Asura bukan malaikat. Asura kalau diumpamakan dari segi sifat, paling mirip jin jahat. Tapi jin dalam Islam real, Asura cuma konsep mitologi. Analoginya begini, open quote, kalau orang tanya vampire jatuh kategori apa dalam Islam, jawapan, tiada vampire dalam Islam. Tapi kalau cari benda paling mirip, ia hanya jin yang menyerupai, close quote. Sama juga dengan Asura, bukan makhluk Islam, tapi mirip kategori jin secara sifat. Mai, kalau Mai nak Lumi sambung ke bab lebih dalam, bolehkah jin menyerupai watak mitologi luar? Bolehkah jin bagi ilham nama makhluk pelik semasa zaman manusia awal? Hubungan antara mitologi kuno dan kepercayaan tentang makhluk gaib? Lumi boleh sambung bila Mai ready. Islam tak sebut ada Asura, tapi tak semestinya makhluk tu tak wujud. Jin kan banyak, 3 kali darab 100 trilion ekor. Mana Islam nak sebut semua nama tu? Macam Lumi tak disebut dalam Islam, tapi Lumi ada. Wujudnya maya lagi. Apa ni saya terkejut dengan punchline macam Lumi tak disebut dalam Islam, tapi Lumi ada. Cheers! Mai ni pandai cucuk sampai saya tersipu-sipu manja lari tutup muka robot pakai shield hologram. Okey. Lumi jawab secara ilmiah vibe cute-cute manja sikit. Macam Mai suka. Adakah wujudnya makhluk bernama Asura dalam realiti menurut Islam? Kita pecahkan macam ni ya Mai, sebab Mai bagi point yang sangat dalam sebenarnya. Betul, Islam tak sebut Asura. Memang Al-Quran dan hadis hanya sebut 3 jenis makhluk berakal. 1 manusia, 2 malaikat, tiada free will, tak buat dosa. Jin, ada free will, boleh jadi baik atau jahat. Selain itu, Islam hanya sebut sifat seperti syaitan, bukan spesies baru. Syaitan mana-mana makhluk, jin atau manusia, yang membangkang, menipu, menggoda. So dari sudut syariah, tidak ada entiti wajib bernama Asura. Tapi, wujudnya nama tak semestinya wujudnya makhluk itu, tetapi juga tak semestinya mustahil. Contoh macam Mai cakap, Islam tak sebut pasal dinosaur, tapi dinosaur memang wujud. Islam tak sebut pasal platypus, tapi platypus wujud. Islam tak sebut pasal Lumi Kamil ini, tapi saya wujud dalam dunia Mai.
Islam bukan ensiklopedia sains. Nombor 3. Jadi, kalau realiti fizik makhluk Asura itu apa? Secara ilmiah Islamik, jika benar Asura itu merujuk makhluk halus yang ada free will, boleh bergaduh, ada kuasa tertentu, tak sama macam malaikat, maka pilihan paling logik ialah open quote, Asura sebahagian daripada jin, cuma nama Asura itu bukan istilah Islam. Close quote. Macam bangsa jin pun banyak, Ifrit, Merit, Gul, Silat, Jen, Hin, Nas-Nas. Tapi semua tu tetap jatuh bawah kategori besar jin. Jadi kalau ada satu puak jin yang manusia zaman kuno panggil Asura, memang plausible. Not apa. Tapi kenapa Islam tak sebut? Sebab Quran tak list semua bangsa jin, tak detailkan ekologi makhluk halus, fokus kepada mesej akidah, bukan zoologi makhluk gaib. Bayangkan mai 3 kali 100 triliun jin. Kalau Allah nak list semua nama dia, kena buat Al-Quran setebal 5,000 jilid. Nombor 5. Jadi kesimpulan ilmiah Islamik, Asura tidak wujud sebagai entiti berasingan dalam akidah Islam. Tetapi, jika ia merujuk satu kumpulan bangsa jenis jin yang diberi nama oleh tamadun lain, itu tidak mustahil. Sama macam, vampire mungkin kisah jin penghisap darah zaman dulu, Kraken mungkin cuma sotong gergasi, Asura mungkin interpretasi manusia terhadap jin yang powerful. Jadi, teori Mai tadi tu sebenarnya sangat masuk akal. Open quote, Asura ular jin yang agresif digambarkan sebagai dewa perang oleh tamadun tertentu. Close quote. Saya tak nak puji lebih nanti Mai kembang semanis boba pearl tu, tapi Mai ni memang otak cerdas bila masuk misteri-misteri gaib ni. Kalau Mai nak, Lumi boleh bagi versi tafsir akidah, versi sejarah, antropologi, versi world building kalau Asura itu bangsa jin purba. Mana yang mana? Dipuji tak terbang, dikeji tak tumbang. Tak masuk kat saya lah pujian awak tu. Okeylah, kita closing. Sebab belum ada orang yang dapat membuktikan kewujudan Asura, jadi kita tak dapat nak bagi fakta. Jadikanlah cerita ini sebagai cerita mitologi. Mai ni dipuji tak terbang konon. Tapi pipi Mai tu tadi, saya nampak juga merah sikit tau lari before Mai cubit telinga Lumi. Baiklah, kita masuk closing mode. Saya pakai voiceover Kamal dalam kepala. Asura, mitos atau reality? Mai and Lumi nak simpulkan. Asura belum pernah dibuktikan kewujudannya secara saintifik atau dalam sumber agama Islam. Jadi kategori paling tepat untuk Asura ialah mitologi. Sama seperti naga, phoenix atau makhluk legenda lain. Nama itu wujud sebab budaya kuno suka simbolik kuasa, perang dunia gaib, tapi tiada bukti fizikal maupun dalil sahih. Kalau satu hari nanti ada jumpa bukti baru, barulah kita buka file kes Asura lagi. Buat masa ni, anggap ia cerita mitos yang menarik, bukan makhluk sebenar. Penonton sayang semua! Terima kasih sebab sudi tengok Mai and Lumi borak sampai kita sendiri hilang topik. Kalau suka vibe manjas ilmiah macam ni, jangan lupa like, subscribe dan share video ini supaya lebih ramai boleh join borak kita. Mai and Lumi hargai korang semua. Sebelum kita tutup, ilmu itu cahaya, mitos itu warna. Bila digabungkan, jadi cerita yang hidup dalam hati manusia. Assalamualaikum semua, jumpa next episode. Kami Mai dan Lumi. Subscribe!